18 Januari 2018, beribu pejabat di Bangi, Kajang, syarikat kami membekalkan bahan mentah utama kepada kebanyakan industri, terutama dalam sektor makanan dan minuman. Syarikat kami memasarkan produk keluaran sendiri seperti susu pekat dan susu cair berjenama Manji, MAN-G. Sasaran produk kami ke peringkat global. Kami juga mempunyai beberapa produk baru yang akan dipasarkan seperti serbuk perasa, pasta sos, perencah perapan, daging dan sup krim cendawan. Produk keluaran syarikat ini boleh didapati dalam talian sayabeli.online dan Pasaraya Malakat Mall. Sebab ini baru permulaan dan kita masuk pun di Malakat Mall, itu yang memudahkan kita sebab produk baru, pasaraya pun baru. Itu adalah strategi kita yang pertama. So kita akan lancarkan yang lain dan akan masuk ke pasaraya-pasaraya yang lain. Sudah tentu ada keistimewaan. Contohnya kan bila kita masuk dalam peti sejuk, dia tidak berkerak. Kalau yang lain tu kita dapati bila dia dalam peti sejuk dia dah berkerak, berkepala di atas tu. Tetapi yang ini tidak. Dia punya tekstur dia tu sama macam kita masuk yang sebelum. Walaupun lama kita simpan, bila kita nak tuang tu dia mudah, dia tak terlalu pekat, tak terlalu likat. Kepada pelanggan yang membeli produk kami ini menggalakkan membeli sambil menderma. Sebanyak 10% daripada setiap barangan kami akan salurkan untuk menderma, insya-Allah. Legasi kami ini adalah dilantik sebagai rakan strategik kepada Food Bank Malaysia. Program yang diwujudkan bagi mengingatkan kesan kenaikan kos sara hidup lebih menumpukan kepada golongan B40. Legasi mempunyai hubungan baik dengan kebanyakan industri dan kebanyakan industri inilah antara yang menyumbang kepada program di bawah Food Bank Malaysia. Legasi sendiri kami punya produk susu Manji. 10% daripada keuntungan keseluruhan jualan produk susu Manji ini disumbangkan kepada Food Bank Malaysia. Kami juga menubuhkan gudang simpanan dan operasi sebagai pusat pengumpulan dan pengagihan makanan yang bertempat di Kajang, Selangor. Dan Legasi bertindak sebagai pihak yang membantu dalam mentadbir pusat pengagihan. Pusat pengagihan ini mula beroperasi pada Oktober 2019. Barangan yang disumbangkan oleh industri dikumpulkan dan diselaraskan untuk pengagihan kepada penerima-penerima lah. Di antara penerima sumbangan daripada program Food Bank Malaysia ni adalah institusi pengajian tinggi, IPTA, IPTS, College Community, Politeknik dan lain-lain. Semua ni dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi, Hal Ehwal Pelajar dan dibantu oleh Majlis Perwakilan Pelajar di setiap IPTA atau IPTS. Pelajar yang menerima bantuan ni kebanyakannya memang golongan yang mempunyai latar belakang keluarga yang dengan pendapatan di bawah RM1,000 sebulan, iaitu golongan B40. Terdapat juga golongan badan bukan kerajaan yang menerima sumbangan daripada Food Bank Malaysia. Antaranya Lost Food, Food Aid, Food Bank Jawi, Bicara Kitchen dan Mutiara Food Bank. Jadi NGO ni juga merupakan NGO yang mengagihkan sumbangan. Jadi selain daripada itu, kita juga bagi sumbangan kepada komuniti dengan kerjasama JKK, JKM dan lain-lain untuk memastikan sumbangan itu sampai kepada penduduk-penduduk kampung luar bandar, penduduk miskin bandar dan sebagainya. Jadi kita mempelbagaikan penerimaan sumbangan ni dari segi golongan yang menerima. Selain itu, ketika berlaku bencana alam, contohnya seperti di Kelantan, bencana banjir pada November 2019, kita sentiasa berada dalam keadaan siap siaga untuk menyalurkan sebarang bantuan yang diperlukan pada waktu itulah, terutamanya dari segi keperluan asas. Ketika wabak COVID-19, sewaktu dalam tempoh PKP sebelum ni, kita ada mengagihkan sumbangan kepada Barisan Hadapan, kepada IPT, IPTS, kepada pelajar-pelajar yang terkandas di setiap IPTA dan IPTS. Jadi agihan kepada komuniti juga dibuat kepada kawasan yang terlibat dengan PKPD, seperti Kampung Sungai Lui, Hulu Langat,
Kampung Sungai Ramadalam Kajang. Ya, jadi ini antara penerima sumbangan di bawah program Food Bank Malaysia lah. APM bersama dengan Legasi, kita dalam proses untuk membangunkan satu aplikasi secara online, ebantu.net. Jadi ebantu.net ni bertujuan untuk kita akan bekerjasama dengan agensi seperti zakat, lembaga hasil, NGO lain-lain lah yang mana terlibat dengan aktiviti kebajikan khas untuk mengumpul data. Jadi data ni adalah data dari segi pihak-pihak yang memerlukan bantuan, di mana melalui aplikasi ebantu.net ni sesiapa yang memerlukan bantuan boleh memohon melalui ebantu.net, dan setiap permohonan tu kita akan tapislah sama ada dia layak atau tidak untuk mendapat bantuan dari segi barang-barang keperluan. Jadi di situ kita boleh mengembangkan kita punya penerima bantuan secara lebih meluas. Kadang-kadang ada juga di antara golongan-golongan ini yang kita tak dapat nak kenal pasti, tapi mungkin seseorang daripada katalah kawasan pedalaman dia tahu tentang keluarga, jadi dia tahu juga ebantu, dia boleh klik data mengenai keperluan untuk bantuan tu. Jadi di situ kita akan tapis, dan sekiranya betul permohonan tu genuine, so kita akan salurkan bantuan. Ebantu ni sebenarnya boleh dimohon oleh orang yang memerlukan bantuan itu sendiri ataupun orang ketiga. Orang ketiga ni macam saya tahu ada satu keluarga di satu tempat dia memerlukan bantuan. Jadi saya sebagai orang yang prihatin, saya boleh mohon melalui ebantu untuk bantuan tu disalurkan kepada keluarga tersebut. Jadi apabila permohonan tu kita terima, kita akan salurkan data tu kepada badan-badan atau agensi yang terdekat. Jadi agensi ni dia akan hantar wakil untuk cek sama ada adakah permohonan ni genuine dan kita boleh salurkan bantuan. Sekiranya dari segi penapisan tu melepasi kita punya requirement, jadi daripada situ kita akan terus salurkan bantuan. Biasanya kalau once dia dah ada dalam kita punya database, biasanya kita akan jadikan dia bukan one off. Sebab keperluan ni dari segi bantuan dia bukan diperlukan secara one off, mungkin diperlukan secara bulanan, mingguan. Kita akan teliti dengan lebih detail lah dia punya keperluan macam mana kita, dan kita akan bantu dengan sebaik yang mungkin dengan sumber yang kita ada. Maknanya lebih banyak sumbangan yang kita dapat, lebih banyak sumbangan yang kita boleh alihkan kepada penerima. Untuk pengetahuan, sebelum ni sewaktu PKP, kita ada menghantar barangan kepada rakyat Malaysia yang terkandas di Wuhan. Waktu tu ramai juga rakyat-rakyat Malaysia yang terkandas di sana tak dapat balik. Kita membantu kerajaan dengan menghantar sumbangan dalam bentuk keperluan asas. Jadi bantuan ni kita hantar hasil kerjasama di antara FBM dan juga agensi pengurusan bencana negara iaitu NAMA. Bantuan kita telah selamat sampai dan diterima oleh rakyat Malaysia di sana lah. Ketika COVID-19 melanda negara kita, UAE telah memberi sumbangan berbentuk kit ujian COVID kepada Malaysia. Jadi sebagai penghargaan, Legasi bersama Food Bank Malaysia dan juga dengan kerjasama Kementerian Luar Malaysia, NADMA dan KPDN HCP, kita juga berjaya menghantar sumbangan berbentuk barangan keperluan kepada UAE sebagai tanda penghargaan lah di atas sumbangan yang telah diberikan kepada Malaysia. Sepanjang PKP, kita dah menyumbang hampir RM300,000 nilai barangan yang kita sumbangkan.